TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting, budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka bila mana berada di tempat awam dan juga pastikan kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun untuk kita sama-sama menjaga kebersihan diri kita. Baik, tadi kita dah tengok video. Subjek apa kita nak belajar hari ini kan? Alright, hari ini kita nak belajar sama-sama subjek pendidikan seni visual yang mana topik yang kita nak belajar hari ini adalah berkenaan dengan bunga kekwa mekar, mozaik dan catan. Persoalannya, siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan dulu video profil ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Syukri Hassan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Wah, Cikgu nampak bertenaga, nampak bersemangat lah ini Cikgu. Ya. InsyaAllah. Wah, siap macam tu lagi. Dah lama menunggu ni. Ya, bila Cikgu bersemangat, saya pun bersemangat Cikgu. Saya kena percaya adik-adik saya dekat rumah pun bersemangat. Hari ini kita nak sama-sama belajar dalam subjek pendidikan seni visual yang mana topik kita ini adalah berkenaan dengan bunga kekwa bekar, mozaik dan catan. Ya, betul tu Azam. Baik Cikgu, sebelum kita pergi lebih jauh, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Saya dengan Cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang disarankan dan juga Cikgu kita ada gel pembasmi kuman Cikgu, silakan. Ya. Okey, terima kasih. Untuk kita gunakan dan saya pun kena gunakan juga. Kalau tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan air dan juga sabun. Baik Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini Cikgu? Okey Azhar, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Baik, silakan Cikgu. Okey, saya Cikgu Muhammad Syukri bin Hassan. Baik. Okey, yang sekarang mengajar di SK Felda Bukit Damar, Lancang, Pahang dan berasal dari Jingka 17, Pahang. Wah, Hogoh Pahang Hogoh Cikgu. Ya, betul tu. Hogoh Tok Gajah, Hogoh. Baik, itu dia Cikgu. Alright, so apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey Azhar. Okey, hari ini kita nak belajar, kalau kita tengok pada video yang pertama tadi kan, dia dah tunjuk secara sepintas lalu. Baik. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah berkaitan dengan catan dan juga mozaik. Di mana kedua-dua bidang ni kita gabungkan sekali. Baik. Itu dia. Itu yang kita nak belajar dan kita tengok tadi hasil karya yang sangat cantik dan luar biasa. Saya yakin adik-adik saya dekat rumah pun dah tak sabar untuk buat sama-sama kita punya teknik catan tadi, mozaik dan juga catan. So jom kita nak mulakan kelas kita pada hari ini Cikgu. Ya, silakan boleh, Cikgu. tak sabar gaya tu kan. Baik, silakan Cikgu. Jom kita kalau sebelum tu kita tengok dulu kita punya tajuk hari ni lah okey. Anak-anak di rumah baik, dapatlah melihat nota yang saya sediakan ni. Yep. Okey, secara sepintas lalu apa itu catan dan juga apa itu mozaik. Baik. Okey, sebelum kita nak buat sesuatu karya tu kita kena faham dululah. Okey, apa dia, bidang itu? Apa teknik yang kita nak gunakan dalam setiap proses penghasilan karya. Okey, kalau kita tengok di sini catan. Biasalah. Okey, kata dasarnya ialah cat. Oh, okey. Masa faham cat tu apa kan? Biasa cat kan dengar warna kan. Itulah Cikgu kan kita cat, ngecat kita tu. mengecat. Okey.
Okey, catatan ialah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah. Media basah ni seperti cat air ataupun cat poster lah. Kalau untuk kami di sekolah rendah, kita fokus pada cat air dan juga cat poster. Sebenarnya boleh guna benda lain. Tapi anak-anak sekolah rendah kita faham lah kan. Masih kecil, jadi kita gunakan media orang kata yang mudah saja. Okey. Menggunakan teknik-teknik tertentu. Ni ada teknik dia. Yang pertama basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering, kering atas basah. Ini kalau nak cerita ni memang agak lama, agak panjang. Tapi untuk fokus kita pada hari ini, apa yang kita nak buat ialah basah atas basah. Itu antara salah satu teknik catatan lah cikgu. Ya, betul. Okey, baik mudah. Cikgu. Okey, catatan ni biasanya kita buat atas permukaan yang rata lah. Biasanya di atas kertas ataupun di atas kanvas. Okey, tapi zaman sekarang ada catatan contemporary di mana pengkarya-pengkarya hari ini mereka gunakan kayu, plywood, besi, ada macam-macam lagi lah. Untuk menghasilkan teknik catatan itu sendiri. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Yang seterusnya mozaik. Okey, mozaik ni biasa kalau kita dalam kepala kita bila sebut mozaik kita terbayangkan lantai lah. Betul cikgu. Saya pun terbayang daripada tadi dah cikgu. Ya kan. Sebenarnya mozaik ni dah lama digunakan tau. Baik. Okey, mozaik ialah hasil karya seni yang menampakkan sempadan ruang atau garisan pemisah. Maksudnya setiap bahagian tu dia terpisah dengan ada ruang di bahagian tengah. Kalau kita tengok karya di sini Baik. Ni ada garisan lain putih ni kan. Inilah sempadannya. Jadi dia memisahkan bahagian bawah dengan bahagian atas. Ini karya anak murid saya ni. Baik. Kalau kita saya nak membayangkan kalau kata orang kata apa mozaik ini dia punya pemisahannya macam ni je. Ya, betul. So tak semestinya petak macam ni saja cikgu. Boleh jadi macam ni juga. Okey. Baik. Kalau kita tengok karya di belakang sana, okey. Kalau karya di belakang itu catatan tapi teknik hard edge. Okey, maksudnya catatan tu kita buat dia seolah dipotong. Baik. Teknik tu menggunakan masking tape lah biasanya. Baik, so ini dah dipanggil mozaik cikgu. Tapi itu bukan mozaik, itu catatan hard edge. Okey, catatan. Cuma dia punya konsep tu nampak seakan-akan mozaik juga. Okey. Itu dia nampak sama tapi bukan dia cikgu. Jadi hari ini saya bawa kedua-duanya sekali. Catatan dan mozaik untuk anak-anak di rumah lebih faham. Okey. Baik, mungkin cikgu standard pembelajaran kita hari ini cikgu untuk subjek pendidikan seni visual ni cikgu. Okey, subjeknya standardnya kita nak murid dapat menginterpretasikan bahasa seni visual dalam penghasilan karya mozaik dan catatan. Okey, itu yang murid kita faham dan murid boleh buat. Baik, itu dia. Kalau kita tengok sepanjang sesi pembelajaran kita 1 jam ini, kita yakin dan percaya kita dapat memenuhi objektif standard pembelajaran yang cikgu sebutkan tadi. Yang mana kita nak kena sentiasa alert dan juga pastikan kita faham betul-betul teknik catatan dan juga mozaik. Itu dia. Baik. Dan cikgu, apa yang kita nak lakukan sekejap lagi cikgu untuk aktiviti catatan dan mozaik ni? Bila sebut aktiviti pendidikan seni ni, apa lagi kalau bukan melukis, melakar, mewarna, itulah dia kan. Jadi hari ini Cikgu Syukri nak mengajak Azhar untuk sama-sama kita berkarya. Okey, alright. Saya pun dah tak sabar sebenarnya nak berkarya dengan Cikgu Syukri untuk teknik catatan dan juga mozaik yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi apa kata cikgu, kita bagi ruang dan peluang adik-adik kita dekat rumah untuk siapkan barang-barang mereka. Ya, itu betul. Dia orang pun nak buat juga aktiviti bersama kita pada petang ini. So anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Nampak tak? Saya dah pakai pun sarung tangan. Okey, jarum please. Kita bukan nak buat pembedahan, tapi hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita untuk subjek pendidikan seni visual, bunga kekwa, mekar, mozaik dan catatan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Syukri. Baik cikgu, jom kita nak teruskan sesi pembelajaran. Tadi cikgu sebut nak buat aktiviti. Ya, betul. Kita pun dah pakai apron. Sebagai apronnya sesuai dengan kita punya tajuk hari ini, mozaik. Mozaik. Ini sebagai petak-petak tu kan? Sebagai langkah keselamatan lah cikgu. Langkah keselamatan. Takut warna tu terpercik kena baju kita kan. Kalau di sekolah pun cikgu suka ingatkan anak-anak kita utamakan kebersihan dan keselamatan. Okey, biasanya kalau untuk aktiviti catatan ni kita galakkan anak-anak pakai apron lah ataupun pakai baju lama, baju t-shirt lama-lama tu kan. Tujuannya untuk mengelak daripada terkena percikan warna lah. Biasa kalau budak perempuan habis tudung. Balik rumah mak dah
Dah marah. Dah marah kan. Jadi kita kena jagalah yang tu. Baik. So kita nak teruskan aktiviti kita cikgu. Mungkin kita nak berkenal dengan apa yang perlu kita step ataupun langkah yang perlu kita lakukan cikgu. Okey, memandangkan tajuk kita adalah cartan dan mozaik. Baik. Jadi fokus pada hari ini kita adalah nak buat cartan, seterusnya kita nak buat mozaik. Okey, untuk anak-anak di rumah boleh perhatikan langkah kerja bagaimana cikgu bersama dengan Abang Azhar yang kacak ni untuk kita buat aktiviti. Baik. Cikgu tak melukis, jadi cikgu nak bagi Azhar gambar ni lah. Ini hasil yang saya lukis tadi cikgu kan? Ya, betul. Diam-diam dia buat senyap-senyap je. Itu dia. Sebab dia dah tahu tajuk. Baik. Pecah rahsia lah tu. Okey, jadi hari ni kita nak buat bunga kekwa mekar. Baik. Ini dia. Jadi saya serahkan pada Azhar untuk Azhar buat mewarna lah. Mewarna cikgu. Okey, tadi kata dengar cerita suka warna jingga kan? Betul cikgu. Saya anak di rumah warna jingga tu biasanya kalau selalu kita sebut orange. Tapi sebenarnya bahasa jingga ni nama dia lah. Ya, betulnya jingga lah cikgu. Jingga, bahasa Melayu kita jingga. Baik. So jadi bolehlah buka warna tu. Gunakan air, titikkan sedikit dalam pelet. Saya untuk saya akan buat latar belakang. Bahagian latar belakang ni kita gunakan yang biasa je lah. Kita guna kertas kosong saja dulu untuk kita sapukan warna menggunakan teknik basah atas basah. Basah atas basah. Itu maksudnya kita basahkan kertas kita dulu dengan air. Kalau kata nak macam Azhar nak buat di bunga tadi kan? Betul. Jadi saya ada satu lakaran lagi. Saya dah standby untuk saya juga. Okey. Kita basahkan dulu dengan berus lukisan tu. Kita celup air, kita basahkan dulu. Di bahagian bunga ni. Kalau nampak kan, kita basahkan di sini. Dah basah, dah lembab bahagian ni kita nak warna tu, baru kita ambil warna, kita masukkan. Kita celup sedikit air, basahkan warna tadi dengan air, kita dah bancur kan. Jadi itu dikatakan basah atas. Basah tadi kertas. Basah atas basah. Kertas kalau dah dibasahkan. Kalau basah atas kering tadi yang cikgu sebut adalah maksudnya kertas ni tak kertas basah. Kering. Ya, kertas kering. Betul. Ui, pandai dah tahu. Cakap hebat ni. Terima kasih. Ni. Saya baru tahu tadi cikgu sebut tadi cikgu antara teknik catatan tadi. Ya, betul. Itu yang kita nak ajar, kita nak kongsi bersama anak-anak untuk buat aktiviti hari ini. Okey, apa lagi? Jom kita mewarna. Sebelum tu kita bancuh dulu warna kita. Macam saya nak buat latar belakang. Jadi saya suka kita buat gambaran langit bersama dengan bumi lah. Baik, maksudnya cikgu akan buat mozaik lah cikgu? Ya, saya akan buat mozaik. Latar mozaik. Azhar akan buat itulah Catatan. Tapi kena basahkan dulu. Oh, saya kena basahkan. Ini saya bancuh cikgu? Ya, bancuh dulu. Tak apa. Betul lah tu. Betul lah cikgu. Okey, kita bancuh dulu. Kemudian baru kita basahkan cikgu. Ambil air dalam botol tu. Baik. Kita basahkan untuk gunakan teknik macam cikgu sebut tadi sebab teknik basah atas basah cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Macam cikgu lagi mudah sebenarnya buka tu tudung. Ya. Benda boleh senang, buat apa dah susah. Itulah kita buat dia cikgu. Okey, betul tu. Baik. Okey, so kalau untuk yang jangan lupa basahkan kertas tu dulu dengan berus lukisan. Baik, itu dia. Ini kalau kita gunakan teknik basah atas basah lah cikgu sebut kan? Ya, betul. Tapi kalau kata tidak, kalau basah atas kering maksudnya kertas tadi tidak basah. Okey, nampak basah kan? Dah lembab kan? Betul cikgu. Lagi senang guna berus yang besar. Itu maksud saya tadi cikgu. Saya buka apa tu? Rasa macam sayang cikgu nak guna. Jangan. Nak buat kerja ni tak boleh sayang-sayang. Baik. Okey, so kita basahkan cikgu. Nanti bila dia rasiap sepenuhnya, barulah datang perasaan sayang tu. Itu dia. So orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Baik, ini bermadah ya. Boleh tahan ni. Ini adalah hasil bunga tadi cikgu yang kita melukis tadi cikgu. Macam saya kan. Kat sini okey, saya nak gunakan span. Saya tak tahu gunakan span tu boleh? Boleh cikgu. Untuk cikgu apa je boleh cikgu. Okey, anak-anak di rumah kalau nak untuk latar belakang kita boleh gunakan span. Cara ni sangat mudah, sangat selamat lah. Baik. Kita celup sedikit air pada span ni, kemudian kita sapu saja. Baik. Kat sini ada air kalau nampak cikgu dah bancuh ni sebenarnya. Cikgu, mungkin saya nak tahu juga cikgu, perbezaan lah antara kalau teknik basah-basah, basah kering ni, apa bezanya cikgu? Mungkin kalau basah-basah efek daripada warna yang terhasil pada permukaan kertas tu. So memberi kesan yang berbeza cikgu. Ya, betul. Sebab kalau basah atau basah ni, warna tu dia cepat kembang. Okey, faham. So kalau kata untuk basah atas kering, dia lambat kembang lah cikgu. Dia lambat sikit. Dia nampak lebih legap lah. Okey, faham. Okey, so sekarang ni kita basah dulu sebab tadi cikgu dah sebut antara teknik. Jadi macam ni kan. Saya gosok dia air dulu atas kertas ni. Basahkan kertas ni, lembapkan dia. Baik.
Cuma jangan terus rendam dalam air cikgu. Ya tak. Kita basahkan permukaan dia je sikit je. Kan takut adik-adik kita nanti susah sangat cikgu, terendam tu lah air. Tak boleh lah macam tu. Bila kertas ni dah basah, nampaklah ada kesan air tu. Baik. Dah basah macam ni. Apa lagi? Kita ambil warna. Okey. Kita bancuh kan macam biasa ni. Okey, untuk buat cat air ni, saya pesan untuk anak-anak di rumah, kita tak boleh buat macam ni. Baik. Sebab air tu perlu bertakung di atas kertas. Jadi kita perlukan permukaan yang rata lah seperti meja macam ni. Okey. So tak boleh dah buat sambil pegang macam ni cikgu. Tak boleh. Macam saya cikgu, nanti bila kita letak warna tu terus turun ke bawah. Okey, faham. Macam saya cikgu, saya dah basahkan cikgu saya punya lukisan tadi. So kita teruskan masuk warna pilihan kita lah cikgu. Ya, betul. Tadi suka warna apa? Jingga kan? Saya suka jingga cikgu. Okey, macam saya ni terus masuk. Saya suka biru tadi kan, saya nak buat latar langit. Baik. Sapu saja. Kebetulan meja kita ni kita dah alas. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada isu lah aku kata. Okey. Oh, dia cepat kembang lah cikgu. Campurkan air lagi. Baru nampak kesan basah atas basah tu. Okey. Ui, cantik juga cikgu saya lukis ni cikgu. Orang kalau dah pandai senang belajar, cepat dapat. Baik. Okey, itu dia. So ini dipanggil teknik catatan. Ni berbulu sedikit ni sebab saya terlebih air tadi. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita buat dia kan? Kita buat dia cikgu. Apa masalah cikgu? Okey, kita boleh ejah cikgu Ya, betul. Okey. Saya bab nak kala-kala ni cikgu. Aduh. Kadang-kadang lemah sikit cikgu. Tak apa. Okey. Ni sampel lah kan. Baik. Yang kita dah warnakan. Ni kalau cikgu angkat ni confirm meleleh ni. Okey. Tapi tak apalah, untuk anak-anak belajar di rumah kita tunjukkan contoh yang kita dah warna macam ni. Ini dikatakan tadi basah atas basah. Nampak tu kesan air tu. Okey. Kita nak buat macam ni lah. Okey. Kalau saya angkat ni memang meleleh ni confirm. Tak apa, kita letak. Yang penting anak-anak dah nampak bagaimana cara untuk kita buat latar belakang catan untuk jadikan mozaik sekejap lagi. Baik, adik-adik dekat rumah boleh angkat juga nak tengok mana lukisan. Angkat. Nak tengok. Tapi tak nampak lah. Ada cikgu. yang malam-malambai tu. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ni. Dia memang tengah buat tu cikgu untuk nak pastikan. Yang tadi yang dah basah kan. Cikgu tunjukkan satu contoh yang dah kering. Begini. Ini dah kering. Sebab bila catan ni dia memerlukan sedikit masa untuk dia kering. Jadi saya tunjukkan contoh yang dah siap, dah kering. Bila kita dah dapat macam ni, apa kita nak buat? Kita akan buat satu lakaran lagi. Kita akan buat garisan untuk kita jadikan dia mozaik. So maksudnya kita akan terus melukis cikgu. Ya, kita akan melukis selepas ni. Nak melukis tu, kalau dalam buku teks PSB tahun 5, dia lukis atas kertas ni. Jadi pada saya itu agak masalah juga. Jadi untuk anak-anak di rumah, gunakan bahagian belakang ni. Bila putih, bila kita lakar dengan pensel, kalau tersilap buat garisan, boleh padam. Betul tu, gunakan pemadam kan. Betul, jadi cikgu. Kalau 10 kali salah pun tak apa. Kita buat dia cikgu. Kita buat dia. Betul. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu nak buat garisan tu cikgu? Cikgu nak check dulu, nak tengok macam mana catan bunga tu. Itu sebenarnya cantik. Sebenarnya saya nervous cikgu. Itulah, nampak tangan tu. Saya nervous cikgu sebab tu. Macam dah biasa buat je ni. Itulah cikgu. Saya nak mengaku nanti orang kata riak pula cikgu. Yang putih tu tak apa, biarkan. Dia seolah-olah macam ada cahaya di situ. Oh ya ke? Sebab tadi saya dengar dekat rumah tadi dia kata abang salah tu bang tinggal putih tu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita catan cat air ni dia lebih bersifat lut sinar. Itu je cikgu. Dia tak seperti macam cat minyak ataupun cat akrilik, dia lebih legap. Baik. So maksudnya bergantung kepada kreativiti jugalah cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Saya duk tunggu Azhar buat ni. Saya kagum tengok, pandai mewarna. Biar macam tu je, tak apa. Cantik. Kita buat dia cikgu. Ya, betul. Tekun ni. Tekun saya kalau saya nak bagi TP berapa ni untuk peringkat awal. Kalau cikgu tengok hasil dah dapat dah ni. Kalau tengok hasil saya cikgu agak-agak berapa cikgu dapat cikgu? Ni TP 3 dah boleh ni sebab dah tahu kan, dah faham. Betul cikgu. Dah boleh buat ni. Okey. Ni contoh murid yang hebat. Terima kasih cikgu. Ini pun hasil belajar dengan cikgu lah. Baik. Okey, saya dah hampir siap cikgu. Sikit lagi cikgu, sikit lagi cikgu. Teruskan, tak apa. Okey. Baik, macam cikgu sebut tadi, bila kita tinggalkan yang putih tu maksudnya memberi gambaran kepada lut sinar lah cikgu. Ya, betul. Kan cahaya. Macam tu. Baik. Cantik kan? Okey. Contoh. Okey, so ini adalah hasil
teknik catatan basah dalam basah saya. Adik-adik basah semua. atas basah. Jangan tiru. Ada tiba-tiba nak tukar colour pula. Okey. So ini adalah yang saya buat lah. Okey, satu pesanan Baik, cikgu. Saya alang sebelum tu, pesanan untuk anak-anak di rumah Baik. Okey, yang ini untuk kita belajar di studio. Kita gunakan tajuk bunga kekwa. Tapi kalau untuk anak-anak di rumah, tak semestinya buat bunga kekwa. Okey. Kita boleh buat benda lain, banyak lagi. Kita boleh subjek matter yang lain. Contohnya macam haiwan ke, serangga ke, kereta ke. Baik. Tak semestinya bunga. Okey. Sebab apa yang terkandung dalam silibus kita tu hanyalah cadangan. Okey. Jadi anak-anak di rumah kenalah kreatif. Okay. Baik, itu dia. Dan macam cikgu sebut tadilah, bila sebut, yelah kadang-kadang ada yang terikat cikgu. Ya, betul. Kata sebut bunga mesti buat bunga je. Sebenarnya tak juga. Tak juga. Bukan bunga kekwa saja, kalau bunga teh ayam pun boleh juga cikgu. Bunga teh ayam. Mana tahu tiba-tiba ada orang berkenan cikgu. Ya, memanglah cantik bunga tu sebenarnya. Cantik. Cuma nama je tak berapa elok. Okey. Baik cikgu. So selepas ni apa yang kita nak buat cikgu? Okey, lepas ni kita nak buat mozaik menggunakan kertas yang kita dah warna ni tadilah. Baik. Dah kering, ini yang dah kering. Dah kering. Okey, kita buat garisan, kemudian kita potong. Baik. Okey. So kita nak tampal pada kertas keras. Okey, kertas keras tu sukalah cikgu tunjuk pada anak-anak. Kalau ada ni mountain board. Okey. Kalau ada boleh guna. Kalau tak ada, guna kertas lukisan biasa pun boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Untuk anak-anak di rumah sebenarnya jangan terikat sangat dengan apa yang terkandung dalam buku. Okey. Atas kesesuaian persekitaran kita. Apa yang ada di rumah kita gunakan. Kalau nak buat atas surat khabar pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin kita nak terus buat cikgu untuk garisan cikgu. Boleh juga. Okey. Baik. Maksudnya saya sedia ambil satu. Okey. Alright. Ini yang tadi cikgu buat, cikgu bagi kat saya. Okey. Okey. Alright. Cikgu sebenarnya dah sediakan daripada awal. Okey. Supaya mudah kerja kita ni. Kan? Okey, baik cikgu. Alright, so ini adalah teknik kita kata tadi macam cikgu sebut tadi lah. So sekarang kita nak buat garisan cikgu. Ya, betul. Okey. Baik. Saya ambil contoh kertas. Okey. Kita nak melakar kan, nak tunjuk pada anak-anak di rumah. Baik. Okey, ini dah kering, tak apalah kita alihkan. Okey. Okey. Kalau nampak lah Baik. Cikgu lebih suka kalau kita tunjuk pada whiteboard sebenarnya. Nampak kan? Okey. Untuk nak buat garisan tu lah tadi cikgu. Tapi Okey. tak apa, untuk sebab masa ada lagi. Betul. Apa kata siapkan bunga tu? Okey. Batang dan daunnya. Sebab tak settle lagi ni. Apa ni buat bunga ada patutlah ada tu cakap tadi tengah ni kosong. Okey. Gunakan warna, pilihlah warna yang menampakkan batang pokok. Okey, apa dia tu? Hijau cikgu. Ya, betul. Pandai. Okey, hijau dan jingga ni adalah warna sekunder okey, kita sambil-sambil Azhar buat kerja tu, cikgu terangkanlah sedikit. Baik cikgu. Okey, penggunaan warna ni warna adalah unsur seni. Terkandung dalam unsur seni. Okey. Dia bahasa seni visual ni ada 6. Baik. Okey. Ada garisan, baik, rupa, bentuk, ruang, jalinan dan warna. Baik. Okey. Dalam warna ni ada 2 bahagian. Ada 2 bahagian je. Ada dua yang biasa kita dengar lah. Baik, warna prima dan juga warna sekunder. Okey. Warna prima ni biasanya merah, biru dan kuning. Okey. Warna prima, warna utama, warna yang tak boleh dicampurkan dengan warna lain. Okey. Warna prima ni bila digabungkan dia akan menghasilkan warna lain. Warna sekunder. Sekunder ni maksudnya warna yang kedua. Okey. Kalau kita tengok di sini yang Abang Azhar buat ni, okey. Warna jingga. Jingga adalah gabungan daripada warna merah dan juga kuning. Kuning. Okey. Pandai tahu dah ni. Tengok nota cikgu lah tadi. Pandai Okey. Okey. Baik cikgu. Hijau pula merupakan campuran warna biru dan juga kuning. Okey. Mungkin boleh tambah air sedikit tu. Kurang air. Okey, maksudnya tambah air untuk basahkan sini lah cikgu sebab dah kering cikgu kan. Betul. Tapi untuk projek bunga mekar ni sebenarnya pada bahagian daun tu nanti kita akan gunakan kain felt. Okey. Untuk anak-anak di rumah lah. Kalau ada boleh guna kain felt yang begini. Baik. Okey, kain felt ni sifat dia berbulu sedikit. Kalau tengok dari jauh dia macam kertas. Baik. Tapi sebenarnya dia kain. Anak-anak boleh guna yang ni kalau ada. Tapi kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan catatan basah atas basah. Okay. Tak ada masalah. So hasilnya nampak mungkin berbeza lah sikit cikgu kan? Ya, betul. Alright. Okey, so hasilnya cikgu. Ya. Ini sampai tu saya nak tunjuklah kepada adik kita perbezaan di antara basah atas basah dan basah atas kering cikgu. Oh, betul juga Alang-alang kita dah belajar kan? Ayat cover cikgu. Sebab tak lupa nak basahkan belah sini cikgu. Tak apa. Kita nampak kesan tu. Kita perhatikan. So nampaklah perbezaannya cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. So cikgu kita dah hasilkan kita punya
bunga ni cikgu dan juga batang dah jadi warna hijau cikgu. Ya, betul. So apa nampak siap karya kita kan? Betul. So cikgu sebut tadi kita nak guna sesuatu untuk hasilkan mozaik kita cikgu. Ya, betul. Tapi kita nak berhenti rehat seketika kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Rehat dah. Oh, rehat sekejap cikgu. Okey, anak-anak bersama. Okey. Si penat Jumpa kan? selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Syukri. Tadi kita dah mewarnakan kita punya lukisan dengan teknik catan yang mana basah dalam basah di atas basah cikgu Ya, betul. Yang mana kita basahkan dulu lukisan kita sebelum kita warnakan. So itu dipanggil sebagai teknik basah di atas basah. Tadi cikgu dah janji cikgu. Ya. Cikgu nak kongsi, cikgu nak share bagaimana kita nak hasilkan mozaik cikgu. Ya, betul. Tadi kita dah color tu saja kan cikgu kan? Macam mana stepnya cikgu? Okey, ini kertas lukisan yang kita dah warnakan. Baik. Okey, kita dah buat catan kat sini. Yep. Okey, jadi kita nak buat dia punya kotak-kotak tu. Baik. Okey, kat sini cuba dah letakkan apa ni? Untuk anak-anak tengoklah. Yep. Supaya lebih senang kan? Okey, caranya mudah saja. Baik, cikgu. Kertas lukisan ni tadi. Okey. Kertas lukisan tu saya ada banyak ni sampel kan. Ni kita dah warna, kita terbalikkan. Terbalikkan di belakang cikgu. Jadi saya andaikan di sinilah sekarang Baik. Ini saya letak. Saya nak tunjukkan anak-anak di rumah bagaimana cara kita nak buat mozaik. Okey, langkahnya mudah saja, gunakan pensel dan juga pembaris. Ya. Okey, langkahnya kita kena ukur dululah. Okey, saya andaikan di sini kita ambil ukuran yang mudah. Okey. Kita guna inci. Baik, kalau kita nak lebih mudah cikgu mungkin di atas meja lah cikgu kan. Tapi ni sebab sini, cikgu nak tunjuk. Nak tunjuk kepada anak-anak, jadi kita buat ginilah. Okay. Baik, Okey, itu kita dia pandu pengorbanan dulu. seorang guru tu. Baik. Saya ni dah macam nak buat pembedahan buat ada ni. Kan? Okey cikgu. Alright, so ini adalah step yang perlu pelajar kita lakukan cikgu Ya, betul. Jadi kemudian dah ukur bahagian tepi ni dan sini jugalah samalah. Baik. Okay, sebab kita nak buat kotak tu kita pastikan dia seimbang lah. Okey, ni cikgu agak-agak je ni. Ya, so kita nak pastikan sama besar cikgu. Okey, betul. Biar kotak tu nampak lebih kemas lah. Ya. Okey, sini, di sini dan bawah sekali lah. Baik. Okey, mungkin ambil masa sikit tapi Baik. tak apa. Sebab anak-anak pun kalau nak buat ni kena teliti lah. Tak boleh lah kata buat lebih kurang. Nanti kotak tu jadi tak cantik pula. Betul, itu dia. So mungkin ada pelajar kita di rumah pun sedang melakukan perkara yang sama juga. Ya, harapnya so, macam begitu. cikgu sebut tadi, mestilah buat dengan teliti supaya hasilnya nampak kemas dan juga cantik lah cikgu Ya, betul. Baik, sambil kita Sebab tengok. karya seni ni sebenarnya dia satu kepuasan juga tau. Dia satu luahan emosi sebenarnya. Baik. Kerana bila kita berkarya tu kan, kita luahkan perasaan kita. Okey. Baik. Pada dapat ni kita inilah gariskan sajalah. Kita buat Okey. kotak Baik cikgu, tadi cikgu sebut sebagai benda ni boleh menghasilkan luahan emosi. Macam mana sebenarnya cikgu nak luah emosi dengan karya? Yalah, kadang-kadang kita ni perasaan kita ni ada pelbagai perasaan kan. Kadang-kadang ada marah, ada sedih, Betul cikgu. kecewa, gembira. Okey. Bila kita buat karya contohnya catan, kalau perasaan gembira, kita akan guna warna apa? Warna yang ceria lah cikgu. Ya, betul, pandai Macam Maaf lah kita borak dari belakang je ni. tak apa kan? cikgu. Warna-warna yang cerah cikgu kan. Okey. Tapi macam sekarang ni cikgu rasa apa cikgu? Saya rasa mood saya ceria. Oh ceria. Saya ingat Sebab saya cikgu nak marah kat berbunga saya ni. tadi. Hati saya pun berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Sebab kita buat bunga cikgu kan. Ya, betul. Takut tiba-tiba nanti colour ini macam marah kat saya ni cikgu ni kan. Sebab dia bermain dengan emosi. Betul. Asal pernah tengok tak karya catan abstrak? Karya catan abstrak cikgu Yang orang percik-percik warna tu. Okey, saya pernah cikgu. Saya pernah tengok dan pernah tengok orang buat lah cikgu. Teknik itu biasanya catan kalau abstrak. kita tengah marah, memang sesuai buat karya jenis tu. Sebab dia kebaling je cikgu kan. Dia berhentam saja. Hentam belah labu, hentam saja tapi lah. dalam hentam-hentam tu dia Okey, saya tak menghasilkan lukis karya semua yang luar biasa. Cukup sampai situ. Kalau anak-anak di rumah, Baik. dia mungkin boleh buat sampai habis lah. Okey, sebelum kita nak potong kita punya kertas untuk jadikan mozaik ni, Baik. elok anak-anak tanda dengan nombor dulu. Okey. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Teruknya nombor 6. 8. Buat macam tu. Kenapa perlu tanda nombor, cikgu? Okey, sebab bila kita nak menampal nanti, bila katalah anak-anak dia dah katalah dia tak tulis nombor kan. Baik. Dia dah potong-potong semua. Bila kertas tu dah jatuh atas lantai, bila nak kutip balik, nak susun, boleh bayang tak macam mana? Betul, cikgu. Ini lah. Kan nak susun puzzle tu. So masih daripada emosi tengah cerita tadi, cikgu, mungkin akan tertukar. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau dia boleh letak nombor. Baik. 8, 9, ulanglah sampai macam itulah lebih kurang. Sampai habis lah. Sampai habis kotak lah. yang ada tu. Itu dia. Ini panduan untuk dia potong kertas dan dijadikan mozaik. Itu dia. Okey, jadi baik. kita terus pergi kepada sini. Mana itu cikgu dah buat dah, cikgu? Ni dah ada kan. Ini depan, ni belakang dah ada kotak. Baik. Okey. Saya masukkan nombor semula. Sebab tu panduan untuk anak-anak. Baik. Yang ni untuk Azhar. So perlu masukkan nombor, cikgu. Jadi kita ambil gunting. Okey. Mungkin nampak kan? Jadi kita ambil baris pertama dulu. Baik. Okey, yang telah kita tulis nombor tadi lah. Okey, betul. Jadi ni senang, dia lebih mudah. Baik. Okey. Lepas tu kita potong je lah. Okey. Okey. Sesimpel itu, cikgu. Mudah. Nak buat mozaik ni sebenarnya senang je. Kalau kita tahu cara dia. Bayangkan kalau anak-anak tak tulis nombor. Betul. Agak-agaknya bila dah jatuh macam ni, dah banyak-banyak macam ni, macam mana nak mencari? Nak mencari memang tak jumpa dah, cikgu. Sebab tu pentingnya kita buat nombor. Dia ada sistem lah. Last kali saya silap buang je, cikgu. Pening kepala. Pening kepala. Mana ni nak Merajuk tak nak buat. Alright, itu dia. Okey. Jadi apa nak buat, proses berikutnya kita nak menampal. Okey, so kita nak terus tampal, cikgu. Ya, betul. Sambil cikgu tampal, saya nak potong, cikgu. Boleh tak? Boleh. Yang ni. Betul. Kita kan nak buat sama-sama tadi kan. Dah janji kan. Nampak together tu jannah lah, cikgu. Gitu. Wow. Together tu jannah ya. Okey. Baik, cikgu. Aku tunggu mu di pintu syurga lah. Mantap. Cikgu sempat, cikgu. Okey. Baik, so saya tulis nombor tadi sementara cikgu nak betul. Nak jadikan apa? Ini kertas kosong. Nak lekatkan, baik. Okey. Jadi kita nak menampal. Nak menampal pun kena ada cara juga. Sebab bila sebut mozaik tadi, dia ada sempadan ruang. Baik. Okey, dia ada garisan pemisah. Jadi kita nak kena wujudkan garisan pemisah tu macam apron yang saya pakai ni. Okey. Okey, mudah kan? Baik, so itulah sebenarnya. Saya ingatkan dia punya pemisah tu lukis je, cikgu. Tak. Sebenarnya mozaik ni ada banyak cara. Tak semestinya tampal-tampal. Lukis pun boleh sebenarnya. Baik, itu dia. So yang penting adalah kena buat dengan teliti macam cikgu sebut tadi. Sekarang ni nombor 1. Jadi kita letak nombor 1 dulu. Baik. Contoh kat sini kan. Letak nombor 1. Alright. Agak je lah. Macam tu. Okey. Nanti kita masuk nombor 2. Dan seterusnya lah. Kalau sengit sikit tu tak apalah. Itu kira-kira halal lah, cikgu. Kan? Tapi kalau nak lebih kemas, gunakan pembaris macam cikgu buat tadi lah. Gunakan pembaris. Kalau boleh, gunakan pembaris panjang. Baik. Dia lebih senang. Okey, sambil tu, cikgu, saya potong yang saya punya, cikgu. Ini tadi kita dah... Saya rasa saya dah boleh buka kot glove ni kot. Rasa panas ke, cikgu? Panas lah. Tak maaf lah ya, anak-anak di rumah. Okey. Baik, so ini kalau kita tengok, macam cikgu sebut tadi, tekniknya mesti tulis nombor dulu. Kemudian dah tulis nombor, cikgu, dalam kotak. Kemudian kita potong. Nampak ni, saya satu... satu potong. Okey. 2 potong lagi. Begini bila kita dah tampal. Baik. Okey, nampak beginilah. Ini contoh. Okey. Baik, cikgu. Ini hasilnya. Okey, anak-anak nampak. Okey, sebenarnya kalau tengok kat sini, mari. Tara. Okey. Dah ada yang dah itu hasilnya. Tu lebih cepat. Kita kan nak jimat mas tu. Kita main magic sekarang. Okey, anak-anak nampak di rumah. Okey, Azhar, langkah berikutnya. Baik. Okey, kita dah siap dah kita punya latar ni. Okey, apa nak buat? Ambil bunga tadi. Okey. Gunting. Bunga tadi gunting. Bunga tu kan. Okey. Tak apa, gunting dulu. So ini adalah hasil cikgu. Ini adalah hasil bunga yang paling cantik yang pernah saya hasilkan. Ya, tak apa. Kita tengok. Kalau bersesuaian nanti kita ambil untuk jadikan final. Kalau tak sesuai, saya nak denda Azhar buat sekali lagi yang lebih cantik. Jeng. Okey, baik, kita tengok je hasilnya. Okey, saya yakin dan percaya adik-adik di rumah pun sedang lakukan juga. So kita buat sama-sama. Kita tengok hasilnya kejap lagi macam mana kan. Ya, betul tu. Kita harap hasil yang luar biasalah sebab dia menggambarkan perasaan kita, cikgu. Ya, betul. Bila cikgu sebut menggambarkan bila ekspresi karya kita tu nampak cantik, orang faham perasaan kita waktu itu mungkin sedang gembira, sedang seronok. Tapi kalau orang tengok saya punya ni, saya takut orang confuse, cikgu. Ya. Nak gembira pun tidak, nak sedih pun tidak, nak marah pun tidak. Tak tahu jadi apa, cikgu. Confuse. Okey. Jangan terkejut sekali lagi. Baik, cikgu. Ni dia. Yang ni dah siap. Cikgu dah potong. La ilaha illallah. Ini yang saya buat tadi, cikgu. Macam mana boleh ada kat sana?
Takkan nak bagi tahu. Rahsialah kan. Senyap je. Ini ada orang sabotaj saya cikgu ni. Kita tukar ni cikgu. Ni contoh. Teruskan. Teruskan lagi. Tak apa. Saja je. Okey, cikgu dah sediakan untuk Azhar sekali sebenarnya. Baik. Saya buatlah sambil cikgu. Okey Azhar. Lah macam tu. Okey. Lain macam lah. Nampak kan? Okey. Baik. Tak apa saya potong dah saya sambil cikgu. Okey, ni yang dah siap. Baik. Okey, apa nak buat? Kita nak tampalkan karya kita ni. Baik. Pada kita punya latar ni lah. Okey. Ni latar yang dah siap menggunakan catan. Okey, dah ada kesan mozaik di situ. Ada sempadan ruang, garis pemisah ni. Okey, jadi apa nak buat? Yang ni kita sapu gam. Baik. Okey, biasa saya guna glue stick. Glue stick ni dia lebih senang lah. Dia kalau gam cair tu dia meleleh-leleh kan. Okey. Agak leceh lah untuk kita nak buat kerja. Tapi kalau glue stick ni dia mudah. Lekatkan macam tu je cikgu. Ya, mudah je. Cikgu macam saya ambil satu ni cikgu. Ini yang dah siap juga kan? Ya, betul. Ini yang kita buat tadi. Sebenarnya saya memang nak hadiahkan untuk Azhar tu. Ini yang kita buat tadi kan cikgu kan? Ya, kita buat sama-sama masa iklan tadi. Nasib baik cikgu cover saya. Okey, baik. So kita dah ada hasil ni. Saya suka Azhar ni sebab dia seorang murid yang rajin. Cikgu, yang ni saya buat tadi juga Ya, sama. Saya confuse sebab macam semua cantik cikgu. Ya, betul lah tu. Tak apa. Tampal di tengah-tengah. Okey, tampal di tengah-tengah. Okay. Baik. Tengok ni, tengok cikgu buat. Okey, baik. Okey. Perhatikan cikgu buat dulu, betul anak murid ikut kan? Okey, baik cikgu. Okey. Baik cikgu. Okey, saya letak tengah-tengah macam ni. Okey. So gamnya mesti diletak kat semua sekali lah cikgu. Okey. Kalau nak cantik, nak kemas macam itulah. Okey, baik. Okey. Berapa cikgu pesan awal-awal letak di bawah ni supaya dia nampaklah daripada datang daripada bawah kan. Kalau letak atas ni tengah-tengah, pelik pula tergantung. Baik. Bunga tu. Kalau kita tengok daun tu, itu dikira sebagai macam mozaik juga ke cikgu? Ya, betul. Daun ni mozaik juga sebab dia ada, nampak tak ruang putih kat tengah-tengah tu kan? Okey. Masih lagi dalam mozaik. Cuma dia tak gunakan catan yang ni. Yang Azhar lukis tadi, yang warna tadi catan. Sebab saya dah gunakan kain ni. Okey, ini kita anggap sebagai aksesori. Okey, faham. Untuk mencantikkan kita punya karya. Okey, so dia aksesori yang menggunakan seakan-akan teknik. Okey, selain tu, selain daripada kita gunakan infek ni, sebenarnya kita boleh gunakan banyak lagi bahan-bahan lain. Okey. Sukalah cikgu nak minta tolong Azhar. Boleh cikgu? Tak apa, tambah dulu. Okey. Cantik, kemas. Itulah cikgu berbunga saya cikgu. Saya tak sangka cikgu hasil yang tadi cantik. Macam buat macam tak ubah nak cantik, tiba-tiba hasil cantik lah cikgu. Ni yang cikgu nak kongsikan tadi dengan anak-anak di rumah. Baik. Kita boleh gunakan aksesori seperti ini. Okey. Untuk kita tampal pada kita punya karya. Okey. Ini kalau nampak ni biji kacang hijau. Selain daripada kita buat makan, kita juga boleh jadikan dia sebagai bahan hiasan pada kita punya karya. Betul. Yang ini kulit telur. Okey. Telur dia kat mana? Baik. Dah habis dah dalam perut. Okey. Saya dah makan telur dia, jadi ini kulit dia. Kulit dia jangan buang anak-anak. Boleh basuh, keringkan. Baik. Kemudian kita jadikan dia sebagai bahan hiasan. Cikgu makan tak ajak cikgu. Satu lagi minta tolong di ujung tu. Okey, ini saya tahu cikgu. Okey. Inilah dipanggil cikgu kulit. Ya, betul. Ini kulit. Kulit lala tu. Maksud saya lala tadi. Kulit lala kan cikgu kan? Okey. Selain daripada kulit lala, kita boleh juga guna kulit kerang. Baik. Cuma kalau kita tengok di sini kita kongsi dengan anak-anak di rumah. Okey, kalau kita perhatikan pada bahagian permukaan kulit lala ni, baik, dia ada jalinan. Okey. Dia lebih sebenarnya terasa juga kasar. Dari jauh kita nampak dia jalinan tampak. Baik. Tapi bila kita sentuh, dia dah jadi jalinan sentuh. Okey. Kalau kulit kerang lagi kasar, betul tak? Betul cikgu. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai hiasan. So maksudnya bebaslah. Ya, mengikut kreativiti pelajar sendiri. Okey. Contohnya kalau saya ambil ni satu. Okey. Sekejap ni kita cari ini dia. Tarang. Apa tu cikgu? Gam kuat. Gam. Okey, so maksudnya gam untuk kita tampal lah cikgu. Ya, sebab kita tak boleh guna glue stick yang biasa ni. Okey. Untuk menampal kita punya aksesori tadi. Baik, faham. Jadi kita guna gam kuat. Tak tahulah jenama apa, tapi orang panggil dia gam kuat sebab dia agak kuat. Baik. So maksudnya terpulanglah cikgu untuk kreativiti cikgu Okey, baik. So sekarang apa yang cikgu buat adalah contoh baik. Contohlah. Yep. Jadi kalau kita nak, kita boleh tampal lah pada kita punya karya ni. Okey. Macam ni kan. Contoh ni, contoh je ni. Okey, itu dia cantiknya cikgu. Harap-harap ni melekat. Amin. Okey. Itu contoh. Okey. Tapi sebenarnya kita boleh buat benda lain lagi. Selain daripada bunga kat sini, kita boleh tambah mungkin gambar yang biasa tu kalau tengok dalam buku teks tu ada patung. Baik cikgu. Jadi kita boleh buat rama-rama. Kita boleh buat kumbang. Terpulanglah pada anak-anak di rumah.
Okey, untuk aktiviti ni anak-anak bebas sebenarnya untuk memilih subjek matter. Apa yang mereka nak masukkan, cikgu? Apa yang mereka nak masukkan dalam mereka punya karya tu. Sebab bila sebut seni ni, dia menceritakan kita punya kepribadian juga. Baik, apa yang kita rasa, apa yang kita nak olah sebenarnya. Dan kalau kita tengok karya kreativiti ni adalah bentuk yang subjektif, cikgu. Ya, betul. Dia apa yang kita nak ceritakan melalui hati kita. Wah, macam tu. Macam saya sekarang ni sebab saya tengah berbunga dengan cikgu Cikgu Syukri kita pada hari ni. Kan. So inilah hasilnya, nampak tak? Saya pun ikut cikgu juga. Contohlah ni contoh. Ini contoh. So kita boleh juga masukkan apa-apa lain lah, cikgu. Betul. Kulit telur tadi kan, kacang hijau tadi. Mungkin kita boleh tambah. Saya rasa elok kalau kita tambah patung dan juga rama-rama. Sebab bila sebut bunga kan, mestilah ada patung, mesti ada rama-rama. Betul, sebab cikgu. kita tak nak nampak macam kosong je kita punya karya ni. Betul. Kalau kita tak bunga, baru ada satu. Ini flora. Baik. Jadi faunanya tak ada. Faunanya tak ada. Okey. So sementara cikgu kita nak cari faunanya di mana, kejap lagi kita akan kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kan penat juga cikgu sebenarnya nak menghasilkan karya ni, cikgu. Betul. Letih, susah bila kita pandai melukis ni, cikgu. Bila pandai agaknya kalau tak pandai lagi lama ni. Cikgu jangan cakap korang, cikgu. Tapi saya percaya Azhar memang pandai. Sebab dalam masa yang singkat ni dah boleh siapkan karya tu. Sangat hebat. Kita dah gunakan segala hiasan yang kita bawa tadi untuk kita jadikan kita punya karya kan. Cantik tu, cikgu dah nampak dah dari sini. Baik, itu dia, cikgu. Dan saya kira dah percaya adik-adik kat rumah pun dah mula nampak hasil mereka. Boleh tunjuk pada ibu dan ayah untuk menilai hasil kerja anda. Dan tunjuk karya kita, tak nak tunjuk kan? Kena tunjuklah, cikgu. Dapat penat buat kan? Okey, jom cikgu. Tadi mula saya ikut cikgu untuk buat kerang tadi, cikgu. Kulit lala tadi. Tapi tak cukup. Tak cukup satu hal. Kemudian tiba-tiba terfikir lagu Ella, cikgu. Kenapa tu? Seumpama rama-rama. Patutlah diam-diam dah siap. Cikgu tukar, rama-rama datang, lala lari, cikgu. Okey, cikgu pula. Baik. Cikgu memilih pepatung. Okey, sebab cikgu mengikut seperti mana yang ada dalam silibus lah. Okey. Jadi kalau anak-anak di rumah boleh tiru macam Azhar buat lah. Baik. So kalau macam ni sebab kita boleh gunakan bahan yang cikgu tunjuk tadilah. Kulit telur, kemudian ada kacang hijau, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya kalau di rumah, anak-anak lagi banyak option, lagi banyak pilihan sebenarnya. Betul. Macam-macam bahan ada di rumah. Ada daun lah, ada kayu lah, ada macam-macam kita boleh masukkan dalam kita punya karya. Baik. Itu ini contoh lah yang kita buat. Baik. Ada kulit telur dan juga kacang hijau yang kita bawa tadi. Kita buat siap-siap terus. Okey, so ini adalah hasilnya setelah kita menyiapkan kita punya hasil kerja untuk teknik catatan dan mozaik kita pada hari ini, cikgu. Dan tadi cikgu ada sebut di awal-awal yang mana untuk teknik catatan dan mozaik ni tidak semestinya untuk tumbuhan sahaja ataupun haiwan sahaja. Macam kalau cikgu sebut macam tu, apa lagi yang boleh kita buat untuk nak menghasilkan teknik catatan dan mozaik selain buah-buahan dan juga tumbuh-tumbuhan, cikgu? Sebenarnya macam ni cikgu ambil karya anak murid cikgu. Okey. Nama dia Anas Muzamil. Okey. Dia tak ambil tumbuh-tumbuhan, haiwan, tapi dia ambil apa ni? Baik. Kalau dapat kita tengok ni, gambar siapa ni? Baik. Ini gambar superhero. Sekali tengok macam saya, cikgu. Wow. Superhero Thor kan? Okay, dalam cerita cikgu. Filem The Avenger kan? Ya. Jadi pada cikgu tak ada masalah kalau anak-anak nak buat karya yang sebegini. Baik. Sebenarnya bebas. Yang penting teknik tu betul. Nampak kesan mozaik di situ. Adanya mozaik di situ. Itu yang kita nak. So maksudnya kita dapat tahu bahawa sebenarnya untuk menghasilkan teknik mozaik dan juga catatan ni tak semestinya tadilah buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan, tetapi apa juga perkara yang ada di sekeliling kita boleh kita terjemahkan dalam teknik mozaik dan juga catatan. Tapi cikgu, macam cikgu sebut tadi sebagai dalam penghasilan karya ni sebenarnya dia mengekspresikan rasa. Ya, betul. Perasaan seseorang. Emosi kita. Sebenarnya apa lagi kalau kita tengok dari satu sudut penghasilan karya, bagaimana sebenarnya kita nak menentukan ekspresi rasa seseorang tu, cikgu? Dia sebenarnya bila sebut perasaan ni dia juga bermain juga dengan apa yang difikirkan pada kita itu. Ada orang dia boleh buat karya cepat. Betul. Ada orang dia boleh buat karya makan masa berbulan-bulan baru nak siap. Sebab
Benda tu dia berkaitan dengan mood juga. Baik. Kalau tak ada mood, dia tak boleh buat. Macam saya juga pengkarya kan. Baik. Bila nak buat, kalau katalah waktu tu dah nak tidur ni, pukul 12.30 malam, dah nak tidur, dah nak tidur sangat-sangat dah. Betul. Tiba-tiba idea tu datang. Betul. Mood ada. Terus capai warna, terus buat. Sebab dia punya idea tu datang tanpa kita duga. Ya, betul. Okey, baik. Dan cikgu, kalau kita sebut pasal ekspresi ataupun apresiasi seni dan juga kita kata sebagai interpretasi bahasa seni visual, cikgu boleh ceritakan sikit, cikgu? Okey, dan kalau tengok karya di bahagian depan ni, ini karya yang dah siap lah. Baik. Yang menggunakan pelbagai hiasan dan juga teknik catan dan juga mozaik. Baik. Okey, kalau kita tengok di sini terkandungnya bahasa seni visual. Baik. Di mana bahasa seni visual ni dia ada dua, satu unsur seni dan yang kedua ialah prinsip rekaan. Okey. Kalau kita tengok di situ ada garisan. Contohnya kalau tengok karya ni kan, ruang sempadan tu adalah garisan dia. Okey. Kemudian ada unsur seni warna. Baik. Kepelbagaian warna. Kepelbagaian adalah prinsip rekaan. Okey. Adanya kontra di situ. Baik. Kontra warna contohnya, ada warna merah, ada warna kuning. Merah dan kuning adalah warna yang kata berlainan. Walaupun sifatnya masih warna panas. Betul. Okey, selain tu kalau kita tengok macam ikan ni ada juga ritma dan pergerakan. So itu yang kita dapat dalam orang kata apa, kita sebagai apresiasi seni, apresiasi seni dan juga interpretasi. Maksudnya, murid dia buat karya tu, dia faham tentang apa yang dia buat, tentang apa penggunaan bahasa seni yang ada dalam tu. Dan maksudnya ada sesuatu yang nak disampaikan melalui karya yang dihasilkan. Sebab dia berkait balik dengan emosi tadi. Baik. Apa yang dia nak ceritakan. Itu dia. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Syukri bin Hassan, Guru Pendidikan Seni Visual Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Damar, Lancang, Pahang, atas kesudian bersama kita pada hari ini, Cikgu. Terima kasih banyak, Cikgu. Ya, saya ada satu pesanan Okey, Cikgu. Untuk anak-anak yang nak tahu lebih lanjut, sebenarnya boleh pergi ke saya punya YouTube channel. Okey. Mungkin di situ dia orang boleh belajar, sebab saya banyak share video-video berkaitan dengan apa tu, Cikgu, nama pendidikan YouTube, seni Cikgu? visual. Saya nak subscribe ni, Cikgu. Nak subscribe, terima kasih. Tak apa sebenarnya. Saya buat tu untuk anak-anak belajar. Baik. Okey, boleh pergi ke channel CG Syukri Hassan. CG Syukri Hassan. So anda semua jangan lupa untuk terutama sekolah rendah. Baik, untuk penghasilan karya-karya daripada Cikgu Syukri sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi, Cikgu. Ya, sama-sama. Kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan kepada anda terima kasih kerana sudi terus setia bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Jangan lupa untuk temu janji kita setiap hari dalam Mahir Didik TV KPM 2 hingga 4 petang. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.